Dari Auditorium Kompleks Perdana Siswa mempersembahkan Teater Aerofobia dari Kolej Kediaman Ketiga. Itu semua adalah risiko yang saya sudah setuju sebelum mengambil kontrak untuk siasatan ini. Seni Teater Gosyas Akash mempersembahkan Aerofobia. Assalamualaikum Encik Sabik. Saya Dr. Rashidah. Saya yang akan rawat Encik sepanjang Encik berada di sini. Encik ingat saya lagi kan? Sepanjang sesi rawatan bersama dengan saya pada hari ini, saya cuma perlukan satu perkara sahaja yang paling mustahak daripada Encik, iaitu kerjasama Encik yang sepenuhnya. Dan segala apa yang Encik kongsikan bersama dengan saya pada hari ini, Encik tak perlu risau kerana saya bertanggungjawab untuk rahsiakannya kerana ia termaktub di bawah akta kerahsiaan. Dan sebelum saya terlupa, sesi kita pada hari ini adalah dirakam sepenuhnya untuk tujuan kajian saya ke atas kondisi Encik Sabik. Encik, saya teruskan ya Encik ya. Menurut analisis neurologi, saya mendapati bahawa tidak berlaku sebarang hentakan serius pada bahagian otak Encik yang boleh mengakibatkan sebarang kerosakan pada bahagian otak. Tetapi walau bagaimanapun, Encik tetap perlu terus menjalankan sesi ini bersama dengan saya agar saya dapat bantu Encik untuk atasi trauma Encik, agar Encik tak dibelenggu ketakutan lagi Encik. Siapa kata saya takut? Encik, bertenang Encik, bertenang. Saya sebenarnya telah pun membuat serba sedikit kajian ke atas latar belakang Encik. Dan saya dapati bahawa Encik Sabik ni bukan calang-calang orangnya. Encik mempunyai banyak kepakaran, antaranya di dalam kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan software, dan betulkan saya kalau saya tersilap Cik ya. Saya juga turut mendapat maklumat Encik turut mempunyai masters di dalam forensik perakaunan. Apa semua ni doktor? Kalau macam ni baik saya balik je. Cik sabar Encik. Cik duduk. Tarik nafas Cik. Hembus pelan-pelan. Encik, saya bukan sengaja nak ambil tahu mengenai latar belakang Encik yang mana saya percaya ianya cukup peribadi pada Encik. Tapi saya perlu untuk ambil tahu tentang semua tu kerana dengan cara itu sajalah saya dapat bantu kenal pasti apa masalah Encik. Masalah? Masalah apa doktor? Doktor yang daripada tadi cakap saya ni ada masalah. Tengok mata saya betul-betul doktor. Tengok mata saya betul-betul. Saya tak gila. Cik, Saya tak gila. Saya langsung tak berniat nak buat Encik rasa macam tu Cik. Tapi sebaliknya, saya ni cuba faham keadaan Cik. Kalau boleh, saya dah tak nak ingat dah kejadian pada hari tu. Sebab saya ni memang dah biasa naik kapal terbang pergi mana-mana. Cuma pada hari tu je. Cuma pada hari tu je, Encik merupakan salah seorang individu yang terselamat daripada kecelakaan tersebut. Dan dalam tempoh 6 bulan lagi Encik akan ada banyak pihak yang akan datang mencari Encik. Mahkamah, peguam, wartawan, pihak berkuasa dan banyak lagi pihak Cik sebab kes ni masih lagi dalam siasatan. Dan saya tak mahu dalam keadaan Cik, dalam keadaan pesakit saya yang masih dalam proses rawatan dalam tempoh pemulihan, kalau ditanya soalan bertubi-tubi, Encik akan berasa lebih tertekan. Jadi sebabkan itu Cik, saya perlukan Cik untuk berkongsi terlebih dulu dengan saya. Boleh Cik? Tapi sebelum kita mula, saya nak kopi boleh? Kopi Cik ya? Boleh, tak ada masalah. Saya buatkan kopi untuk Cik. Tapi Cik bertenang, Cik rehat terlebih dulu ya Cik ya?
jemput duduk cik, kopi cik dah siap. Macam mana cik? Cik okey? Kopi okey? Baiklah. Saya rasa dah tak ada apa-apa perkara yang mengganggu sesi kita pada hari ini. Jadi saya serahkan kepada cik untuk cik bukakan diri cik. Cik ceritakan kepada saya apa sebenarnya yang terjadi pada hari tu cik. Pada hari tu, macam hari-hari yang lain, saya naik kapal terbang sebab ada urusan tertentu. Syana mana Syana? Hah? Dah pukul berapa dah ni? Dah lambat dah kot. Apa kali Syah, aku sibuk ni. Syana cakap ditolong bawa kejap, ambil barang dalam 5 minit. Tapi sekarang dah setengah jam. Itulah. Aku call pun tak dapat ni. Ni hang ada jumpa dia dekat terminal ke tadi? Tak, aku cakap dalam telefon je. Ish hang ni. Ni mesti dia pergi parti malam-malam tu kan? Budak tu ketegak betul lah. Aku dah habaq dah kat dia suruh kurangkan benda-benda semua tu. Ni kalau management dapat tahu ni dengan kita sekali kena hang tengoklah nanti. Dah lah tu membebel. Macam makcik-makcik tahu tak? Nanti rosak makeup kau. 3 jam kita atas kapal terbang ni. Dah. Aku tak mau dengar. Yang si Syana tu. Kalau nak kerja, buatlah macam orang nak kerja. Ni tak. Bila dah sampai, bukannya seronok dia keluar turun. Tapi bila nak take off macam ni, batang hidung pun tak nampak. Nyampah aku. Dah siap ke? Dah. Syana? Budak tu dia main nanti aku cekik-cekik dia. Selamat datang. Besarnya kamu terbang ni, Mo. Dengar, Abel. 3 kali ganda umur kita ni, Abel. Bulik kau terbang ni. Awak ni. Pelik-pelik lah, cik. Sebelum ni, banyak dah awak terbang. Molek je. Saya dah agak juga, Abel. Tapi kak, pusing saya ni. Mo, awak pusing gapo? Kita naik dah ni. Lagu mana nak baca ni, Mo? Tok tahu dah. Tok nampak saya ni. Kita nak duduk mana ni, Abel? Abel pun tak tahulah, Mo. Nombor tempat duduk ni pun Abel tak nampak. Cik dah pusing tu. Acik tengok. Aku tengah tengok dah. Ada atas dekat aku. Lawan ada pandai kau fikir. Asalkan pelanggan kali. Cepat dulu. Pakcik ni sikit lagi kita orang nak kerja tu, Pakcik. Pakcik ni minta maaf Yang pakcik dengan makcik duduk tengah-tengah jalan ni dah. Kenapa? Mu ni awet. Tunggik mocik dengan pocik mu ni lagu mana lah.
Pakcik, manalah kami nak nampak pakcik dengan pakcik duduk tengah-tengah ni bertonggek macam nak cari ada. Tikus kat bawah sini. Ada. Sorry lah weh. Mokcik ni duduk tengah cari tempat duduk ni. Alah, nak cari tempat duduk ya pakcik. Mokcik, apa sini tiket tu biar kita orang yang cari. Oh, ni. Tak ada, tapi teruk gila lah diorang ni. Teruknya weh. Mengikut tiket ni, Pokcik, Pokcik dan Mokcik kena duduk tempat basingan. Pokcik kena duduk depan ni, Pokcik. Dan makcik pula kena duduk kat belakang. Tapi pakcik dengan makcik eksklusif tepi tingkap. Masa beli tiket hari tu, Mokcik royak dah dekat orang kaunter tu. Mokcik nak duduk dengan Pokcik. Mokcik dengan Pokcikmu ni first time naik kapal terbang ni. Kau nak duduk asing pula. Nak mana lah kita ni habis. Sabar mentah. Weh. Aku cuba teratih tengok sekali lagi. Pokcik ni Mokcik tak jaya ni. Oh Allah, Pakcik. Oh Allah. Boleh. Boleh lah. Diorang sini, Pokcik. Pokcik. Tak ada. Diorang nak pergi Pokcik dengan Mokcik tempat duduk ni sebelah view. Nak bagi view. Pokcik dan View tu gapo? pemandangan, Pakcik. Pemandangan. Ya Allah. Oh, Pakcik. Bahaya ni flight dah nak lepas. Kalau pakcik dengan makcik tak duduk sekarang, berlekat atas ikan. Kedi, kau tengok manusia ni. Pelik-pelik pula manusia sekarang. Dalam kapal terbang pun nak takkan gambar apa. Ada. Hello bro with the Harry Potter hair. Yo. Tak payah nak ambil gambar sini lah. Saya tak ada benda. Tak ada benda lah. Ni semua benda ni boleh Google je bang. Maaf. Mengganggu ke? Tak ada lah. Okay. Tunggu kau. Adik. Makcik, boleh saya tengok tiket? Mokcik ada masalah. Oh, makcik salah tempat duduk ni, makcik. Tempat makcik dekat tengah tu. Oh, patutlah Mokcik rasa besar hati tak ada tu. Tengok dua ekor depan. Mokcik tak ada tu. Dia suruh Mokcik duduk sini ni. Oh, tu. Acu kita tengok Mokcikmu depan. Katanya Mokcik duduk dengan Mokcik tu. Ya, sebentar ya, makcik. Oh, terima kasih. Pakcik. Boleh. Tak apa. Oh, minta maaf deh. Tak apa. Biasa. Terima kasih.
Ada, pakcik. Apa gurau pun tak boleh. Pakcik. Ni, kalau habis kuat pun dia orang takkan rembat pakcik keluar daripada flight ni. Paling kuat pun duduk tempat pakcik juga. Betul lah, Mo. Duduklah. Tak habis kalau duduk bobeng dengan budak 2 ekor ni. Budak lagu ni mana boleh duduk senyap ambil. Kena ajar. Aku ni kecut perut duduk sore belakang tu. Kalau pakcik mu ni sakit jantung, mu nak beri ubat ke dia? Moci, kita orang bersalah, Moci. Ada apa tak yang kita orang boleh buat untuk balas balik kesilapan kita orang? Bola duk lahir malu. Duduk. Nanti kapal terbang ni lepas ni dok. Mokcik nak pok mu terjun kat luar tikar. Pakcik, ada apa-apa masalah ke? Saya rasa tadi dah selesaikan masalah tentang tempat duduk tu. Tak ada gapo, beres belakang tu. Kalau macam tu nanti, pakcik dengan pakcik jangan lupa pakaikan tali pinggang kereta ni ya. Terima kasih. Cik, ini amaran keras dari saya. Jangan sesekali berani mengganggu penumpang lain. Faham? Encik berdua macam mana? Ada apa-apa yang boleh saya tolong? Kalau tak ada, saya pergi dulu ya. Terima kasih. Please pass away. Ifan! Ya Allah, mana pula budak ni tadi ada belakangku. Ifan! Ifan, masuklah cepat. Kau ni susah tak mak macam ni. Semua benda mak nak kena seret, semua benda nak kena tarik. Ifan dah besar kan? Yang dia jawab, nak ajak orang tu kenapa? Tinggalkan jalan orang kat sana. Kan orang nak ikut pun. Pupuing dah cakap dengan mak. Pupuing lah. Dah. Jalan cepat. Mak ni dah malas nak bertekak Ifan. Kau jalan cepat. Jalan. Ya Allah, budaknya di mana tempat kita kat sini? Kau ni cubalah fokus sikit, boleh tak? Fokus. Lama ni. Korang tengok ni. Maaf ya makcik, maaf ya. Biasalah budak-budak kan. Kalau tak ditegur, lagi degil. Tinggallah. Wait. Kedi, kau perasan tak tadi masa kita tunggu flight tadi kan? Ada pelakon tunggu sekali dengan kita. Aku rasa tak perasan lah. Ada. Alah, aku memang yakin pelakon tu naik satu flight dengan kita. Tapi itulah, seyakin aku pun tak nampak batang hidung dia, jambang dia pun. Oh my God! Look, Miss, I've requested for business class seating. How dare they say business class seating dah habis? Hey, FYI, I never fly except in first class, okay? So, takkan you expect I nak duduk dengan you, all these people? Economy? Seriously? What? Cik Maria. Maaf, Cik. Tiket dah beli dan Cik pun dah sampai dekat sini. Cik boleh hantar aduan rasmi pada HQ nanti. Tapi sekarang boleh saya minta Cik duduk dekat tempat Cik. Masih ada penumpang akan naik. Nanti mengganggu lalu lintas. Wait, you nak cakap I gemuk lah sekarang? Tak, saya tak cakap macam tu. Tira, tolong tengok dekat entrance. Nanti ada pregnant lady nak naik. Okay. Thank you, Tira.
Okey, Cik Maria. Mengikut tiket ni, Cik memang akan menaiki pesawat ni dan di situ memang tempat duduk Cik. Ada apa-apa masalah ke? Tak ada. Kalau tak ada, silakan duduk ya Cik Maria. Terima kasih. Sama cerita kau tadi, apa cerita kau tu? Sebab aku yakin ada pelakon naik satu flight dengan kita, tapi kan aku tak nampak batang hidung dia. Kenapa? Sebab tadi masa kita tunggu flight tadi kan, dia datang dengan PA dia. Oh, PA. Oh, kau PA, akulah pelakon. Bongok ah. Aku ni serius kot. Dulu 5 tahun dulu dia memang famous. Pawagam. Dia punya jambang terbakar satu scene dia. Tapi apa nama dia? Dia berlakon cerita ni. Rambau Gangster. Rambau Gangster. Bapak Daniel Islam tu kan? Oh, badan dia susah. Awet bertiket-tiket. Aku bilang kilo sekarang dia, wai. Oh, dia. Dia buat apa sekarang? Entah. Sejak jambang dia terbakar tu, senyap dia. Tapi kalau betul dia naik satu flight dengan kita, apa kata engkau saja yang tanya. Kan? Ada. Tanya kau kan. Burger. Ya, tidak bos. Burger. Bos, sorry bos. Banyak hal tu tak luar. Bos, kenapa? Bos sakit ke? Aku okey, bagi aku okey. Kau tak nampak cermin mata mahal aku tu jatuh? Kalau rosak macam mana Burger? Bos, yang bos gatal pergi campak dekat lantai tu kenapa? Jadi kan, kalau sehari tak susahkan aku, memang tak boleh. Apa kau cakap? Apa kau cakap? Alah bos ni saya gurau je pun. Nah, ambil balik spek ni ya. Terima kasih. Mana? Mana apa bos? Kan saya dah bagi cermin mahal bos tu. Pada tempat duduk kita lah. Cepatlah, aku dah malu dah ni. Orang tengok aku melayu sorang-sorang tadi kau. Kata nak melayu. Alamak bos. Apa? Bos kena duduk dengan perempuan tu lah bos. Ni. Macam kerek je bos. Kerek Kenapa? Alah Burger, kau kan PA aku kan. So apa kata kalau kau minta tukar tempat duduk kau dengan dia. Come on lah Burger, kau tahu kan aku ni takut sikit naik kapal terbang. Sebab tu aku nak duduk sebelah kau. Saya bos. Come on Burger. Ya. Bos tepi sikit. Sempit lah airline ni. Cik. Apa? Boleh saya minta tolong sikit? Tolong apa? IPC lah. Oh, tak susah pun. Saya nak minta tukar tempat dengan cik. Sebab saya nak duduk dengan bos saya ni. Kami ada banyak kerja nak kena buat. Boleh cik? Hey, you ingat kapal terbang ni bus express ke? Boleh tukar-tukar tempat? I dah kata dah, duduk dalam flight ni menyusahkan. Jalan servis teruk. Datang pula jamban terbakar mana entah ni. Cik, tolong jaga sikit mulut cik. Kena penampar dengan saya nanti. Cik, seriously, cik tak kenal siapa ni? Cuba cik tengok betul-betul muka dia ni. Tak kenal? Tak, I tak kenal siapa dia. Anyway, excuse me, Mr. Benjo or whatever. I tak kenal siapa dia. And I tak kenal siapa dia. Hey, FYI, I boleh bayar 3 kali ganda tau harga tiket flight. Excuse me, bukan Benjo, Burger. Oh, Burger. For your information, ini Daniel Islam.
Daniel Islan, hero Rembau Gangster. Cik jangan main, hormat sikit. Jadi Islan. Patutlah baik dia pula ni. Saya ada banyak saya nak kena buat. Rambut buat tu ya, baik gambar. Bagi apa benda? Tidak rakam benda. Tolong jangan rakam. Duduk. Cik, saya nak duduk Singapura saya. Saya dah beritahu juga tempat duduk, cik. Saya nak duduk dengan PA saya, cik. Cik, saya tak habis cakap lagi. Kamu benda apa ni? Tolong jangan rakam. Duduk. Boleh saya minta semua orang duduk di tempat masing-masing. Tolong duduk. Sekarang. Tapi cik, saya duduk. Cik, tolonglah cik. Cik, duduk. Ih. Sekarang ya cik. Tak pernah jadi macam ni kan? Itulah. Kak Lisha, 2 orang lagi belum naik. 2 orang lagi. Assalamualaikum. Saya Zaidi. Cikgu Zaidi. Ni first time nak ke Sabang ni, posting ke pedalaman. Kat mana? Waalaikumsalam. Saya Atira. Selamat datang. Nombor berapa ya, Encik? Nombor tempat duduk. Oh, nombor tempat duduk. Tempat duduk Encik 6B. Belakang sana. Okey, terima kasih. Sama-sama. Diri Islam! Saya punya abang tu cerita Rembau Gangster. Abang tu sampai. Alhamdulillah sihat dah ni. Cikgu Zaidi lah. Kenal lah saya. Daniel Islan kan? Ni posting ke Sabah lah dia. Biasalah, jangan hantar jauh mana pun boleh. Alhamdulillah. Memang saya suka orang-orang macam cikgu ni. Mendidik untuk anak-anak bangsa. Ni. Saya nak test sikit lah. Kata peminat Daniel Islan sangat kan. Ingat tak dialog saya terakhir dalam filem Rembau Gangster tu? Takkan tak ingat. Okey, saya bagi sikit kita bagi sama-sama Yes. Okey, kalau tak puas hati, mari kita jumpa depan. Itulah, duduk dulu lah bang. Duduk dah. Lama sangat senyap tak ada job sekarang ni. Jangan cakap macam tu. Job tu ada tapi abang banyak sekarang buat teater. Inilah kesabar. Dia ada teater ni. Boleh bah kalau kau. Ketemu lah. Okey dah. Nanti senang-senang jumpa ke airport ya. Okey. Bos. Alah-alah, kau nak bergerak ke? Betul kena. Cikgu Zaidi. Ya, saya. Tak nak autograf saya ke? Pen, buku semua ada Mestilah cikgu kot. Alhamdulillah. Ni saya sign je lah Daniel Islan Rembau Gangster. Rembau Gangster XOXO. Cikgu Zaidi, ni jangan lupa nak Instagram #Daniel Islan.
Okey, dah duduk. Okey lah bang. Terima kasih ya. Sama. Bang, apa khabar? Saya Zaidi, Cikgu Zaidi. Ni abang kesabarnya atas urusan apa? Belajar ke, bisnes ke, atau jenguk warga? Saya ni baru lepas combo, terus kena hantar posting pendalaman. Kena bersabar. Risau tu risau jugalah, risau jatuh hati pun ada juga. Mak saya tu bang, lagilah risau. Risau saya jatuh hati kat orang sana, kahwin orang sana langsung tak balik-balik. Padahal mak saya tak boleh pulang kampung pun. Bagi saya baik, dia baiklah semuanya. Tak ke campur bang. Dia boleh tidur. Selamat datang. Ya, tempat apa dekat sini? Oh, dekat sini eh? Terima kasih, Cik. Puan, dah berapa bulan je? Oh, ni dah masuk 5 bulan dah, Cik. 5! Kembar 3, Puan. Alhamdulillah lah kan kalau kembar rezeki. Saya pun suka. Tira? Ya? Boleh bagi tahu dekat Kapten, kita dah ready. Okey. Bos, nanti kan ada pula yang beranak kalau terbang, bos. Jauh juga bandar ni, Cik. Tak apa Puan, kalau Puan duduk depan ni, lagi senang untuk kami tolong Puan nanti. Tak apa, tak apa. InsyaAllah boleh je saya bergerak sendiri nanti. Baiklah Puan. Terima kasih ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penumpang Aero Airlines. Kami mengucapkan selamat datang ke Aero Airlines. Penerbangan ke Sabah dari Kuala Lumpur akan melepas dalam masa 5 minit lagi. Ingin sekali lagi kami mengingatkan bahawa Aero Airlines mengutamakan keselamatan anda dalam setiap perjalanan. Aspirasi kami sememangnya adalah untuk memastikan penerbangan anda bersama kami adalah perjalanan yang tidak akan dilupakan sepanjang hidup anda. Dengan itu, kami memerlukan setiap orang mematuhi peraturan semasa dalam penerbangan. Pastikan sebarang alat elektronik anda dimatikan semasa kita berlepas. Pertama, pastikan sebarang bagasi tangan diletakkan di ruangan bagasi di bahagian atas ataupun di bawah tempat duduk anda. Lalu lorong-lorong dan pintu kecemasan harus dibiarkan kosong sepanjang waktu penerbangan. Tali kereta harus dipasang sewaktu isyarat lampu tali kereta dinyalakan. Jika tekanan dalam kabin rendah, corong oksigen seperti ini akan keluar dari unit di atas anda dan tarik corong itu serta-merta. Sekapkan pada hidung dan mulut, pasang pengikat kepala dan bernafas seperti biasa. Anda mestilah memakai corong terlebih dahulu sebelum membantu mereka yang berada di bawah jagaan anda. Jaket keselamatan berada di bawah tempat duduk anda. Untuk menggunakannya, sarungkan ke atas kepala seperti ini. Sambungkan klip ini dan tarik pita ini sehingga ketat. Terima kasih di atas kesudian anda untuk mencintai kami bersama Aero Airlines. Kemudian kapal terbang berlepas macam biasa, Doktor. Semuanya macam biasa je lepas tu. Seperti yang diarahkan saya. Yang diarahkan. Boleh saya tahu siapa yang beri arahan dan atas sebab apa Encik menaiki kapal terbang tersebut? Encik tak perlu risau. Macam yang saya katakan tadi, Encik boleh kongsikan maklumat apa je dengan saya. Saya akan rahsiakan. Encik tak perlu takut, Encik. Kau senyap sikit boleh tak? Kau cakap macam kau tahu semua benda Takut? Apa yang kau tahu kau tak takut, Doktor? Cik. Kau
Kau bukan yang ada dekat situ pun. Cik, kembali ke tempat duduk, Encik. Cik, buat saya takut, Encik. Boleh saya percayakan, doktor? Saya adalah seorang penyiasat bebas, freelance investigator. Tugas saya adalah untuk menyiasat bagi kumpulan dan individu korporat untuk bermacam-macam kes, doktor. Tapi sejak setahun yang lepas, saya hanya mengambil satu kes daripada satu pertubuhan. Majlis Pengangkutan Udara Nasional, MPUN. Itu adalah syarat mereka, doktor, supaya saya dedikasikan masa setahun saya untuk semua tugasan yang mereka beri. Tapi boleh tangkap cerita saya setakat ini, doktor. Saya ditugaskan untuk menyiasat sebuah syarikat penerbangan yang paling berjaya dan tua di negara kita. Tapi sejak setahun yang lepas, doktor, saya mendapati bahawa keuntungan yang mereka kaut telah menurun sebanyak 20%. Dan saya tak sangka di dalam misi saya yang terakhir ini, saya akan hampir terbunuh. Saya ditugaskan untuk menyiasat syarikat Aero Airlines milik TDK dari A sampai Z. Aero Airlines milik Tan Sri... Ya, si Jahanam tu. Sejak setahun yang lepas, doktor, terdapat 2 buah kemalangan kapal terbang yang telah menyebabkan sekurang-kurangnya 20 orang nyawa mati. Tapi apa yang menghairankan saya, doktor, ialah mereka masih meneruskan perkhidmatan mereka macam biasa, doktor. Tanpa ada sebarang siasatan ataupun dakwaan untuk memberhentikan perkhidmatan mereka tu. Malahan liputan media terhadap 2 kemalangan ini juga tidak dilakukan secara meluas. Hanya seperti 2 berita kecil, doktor, yang keluar dekat seluar khabar yang langsung tak menimbulkan sebarang syak wasangka terhadap orang-orang dekat luar sana. Maka sejak daripada itu, doktor, MPUN telah menubuhkan sebuah jabatan hasil khas untuk menyiasat syarikat Aero Airlines. Jadi di situlah Encik Sabik muncul? Ya. Setelah 6 bulan saya melakukan siasatan, doktor, termasuk menggodam sistem syarikat mereka, saya telah mendapat satu nombor yang mengejutkan. Daripada 80 buah kapal terbang yang mereka miliki, doktor, at least 20 daripadanya dah melepasi tarikh pelepasan. Sepatutnya syarikat tersebut tak dibenarkan untuk menggunakan pesawat-pesawat ni. Tapi dengan jelas sekali Aero Airlines sedang melanggar peraturan ni, doktor. Saya langsung tak menyangka sesi saya bersama dengan Cik pada hari ini, saya akan didedahkan dengan maklumat-maklumat yang saya kira cukup serius. Ini merupakan satu korupsi skala besar yang berlaku di negara kita. Cuma ada beberapa perkara yang bermain dalam fikiran saya sekarang, Cik. Macam mana mereka mampu sembunyikan 20 pesawat-pesawat tersebut daripada diketahui pihak berkuasa, Encik? Rasuah. Mungkin. Bagi pendapat saya, doktor, TDK ni mampu buat apa saja. Duit. Cakaplah apa pun, tapi duit boleh beli apa saja asalkan kita tawarkan ke dekat orang yang menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Duit, doktor. Duit boleh beli amanah seseorang, maruah seseorang, apa yang keji sekali, nyawa orang sendiri. Dengan pengaruh dia yang kuat, doktor, dengan duit-duit yang banyak ni, saya tak rasa semua ni mustahil untuk seseorang macam TDK itu. Di dalam arahan saya yang terakhir, doktor, saya diarahkan untuk menaiki sebuah kapal terbang. Sebuah kapal terbang ke Sabah pada 5 petang keesokan harinya. Saya juga diarahkan untuk tak bawa apa-apa, doktor. Konon-kononnya mereka dah sediakan segalanya. Tiket kapal terbang palsu dan pasport palsu. Dan Cik bersetuju untuk buat semua tu? Itu semua adalah risiko yang saya dah ambil sebelum ambil kontrak ni, doktor. Cik, sekarang saya dah mula masuk ke dalam cerita yang cuba Encik sampaikan kepada saya. Dan saya percaya bahawa Encik langsung tak menyangka misi terakhir Encik ni akan berakhir sebegitu rupa.
Kalaulah boleh saya bertanya kepada Encik, kalau saya berikan skala 1 hingga 10, 1 yang paling kurang, 10 yang paling tinggi, berapakah tahap kekecewaan Encik? Kalau saya boleh tahu, Encik. Lebih dari 10. Saya tak jangkakan Aero Airlines akan buat macam-macam untuk bunuh saya, doktor. Untuk bunuh saya seorang, doktor. Ramai orang yang tak berdosa dah mati. Dah mati dah akan berterbang tu. Nyawa orang-orang yang ada harapan dan impian yang tak tercapai lagi. Mati macam tu je, doktor. Dan saya salahkan diri saya. Semua ni salah saya, doktor. Cik. Semua ni salah saya. Cik tak bersalah, Cik. Salah saya. Bukan salah Cik. Salah saya, doktor. Cik. Salah saya. Bukan salah Cik. Cik tak bersalah. Salah. Cik. Salah saya lah. Petang tu Wela, apa awak siok ni mo? Padalah mo. Kalau sedih lagu ni dah, kita patah balik lah. Apa gerak ke pilot lah matang. Abi ingat ni kereta ko nak patah-patah balik ni. Dah awak tahu lagu tu gak? Padalah duk siok mo. Awak tu tua dah. Tak mani orang tengok. Saya bukan kapo abang. Kita kini orang tak ajar. Bah kalau dia tak terima kita kak, lagu mana lah kita? Azle tu anak kita mo. Tak kira dia tak terima kita. Jauh ni kita mari tengok dia ni. Saya faham lah dia sibuk kerja. Tapi dia tak telefon pun ke kita. Nak mari tengok kita lagi lah duk. Bini dia tu 2 bulan dah beranak. Cucu kita jatuh ke Tino pun kita tak tahu. Mo, tak duk mikir banyak lah mo. Awak tu tua dah. Kalau sakit awak lagu mana? Awak pun kenal Azle tu. Kita hok jaga dia selama ni. Adalah sebab bapa dia buat lagu ni. Kita ni mo nak pergi jalan jauh ni. Gapo hok jadi tu biarlah jadi. Kita serahlah ke Tuhan belaka. Azle tu bukan anak dahaka abang. Kita didik dia. Kita besar dia. Kita ajar dia agama. Saya pun suka sangat boleh anak baik lagu tu. Tapi kak, lepas je dia nikah, dia kata nak pindah. Saya pun susah hatilah duduk jauh-jauh kak. Sabarlah mo, sabarlah. Ken. Kau okey ke? Kau dah ambil ubat sebelum naik flight tadi? Mana ubat kau? Dah. Dah. Aku dah ambil ubat. Tapi masih sakit lagi rasa dia ni. Okay. Aku rasa macam tak nak sampai ni dah. Weh, Kerry. Ada. Kau jangan cakap macam tu. Ajal maut tu kat tangan Tuhan. Kau tahu tak? Kalau ditakdirkan aku tercekik oksigen kejap lagi. Mati juga aku. Ni. Yang penting kau kena usaha. Cuba. Usaha, kau tahu? Pasal jangkaan doktor yang kau kata nak hidup, yang doktor tu kata nak hidup apa? Doktor tu manusia, bot. Manusia mana ada kuasa nak menentukan qada dan qadar manusia lain di atas muka bumi Allah yang tercinta ini. Adam, kau ni yang kau semangat betul kenapa? Sampai tercekik oksigen apa? Ni lah. Aku cakap dah sejam kan flight kita. Kita dah nak sampai Sabah kan? Nak sampai Sabah. Kira akulah melebih-lebih pula kan. Dah kau yang terbatuk-batuk macam nak mampus. Lepas tu kau kata nak sampailah apalah. Wait.
aku ni kawan kau. Aku risau kau. Ada. Sweet pula kau ni, Dam. Terima kasihlah, Dam. Teman aku pergi Sabah ni, Dam. Tapi Adam, kau rasa kita pergi Sabah ni dapat ke tak kita jumpa diorang ni? Ada. Aku macam rasa buruk tak tahu. Khairi, kita cuba. Kalau kita tak jumpa diorang, kita takkan patah balik. Itu janji aku kat kau. Kau ingat betul janji aku kat kau. Kalau kita tak jumpa diorang, kita takkan patah balik. Ada kan? Lepas tu, yang penting adalah kau nikmati atau enjoy trip kita kali ni. Kalau kau tak nak enjoy kau punya pemandangan awan yang gebu, pramugari. Woi. Kau tu dah berpunya, kau ingatlah sikit. Aku lagi lah bagi Chan dengan brother, bhai. Ambil. Tapi tak apalah, bang. Bro, tak apalah, bro. Kau ambil je lah diorang. Apa-apa. Aku ni dengan penyakit aku ni, apalah yang diorang nak dengan aku kan. Khairi, kau ni jangan buat sedih kan. Ni, sekarang ni kita tak payah sembang banyak sangat. Yang paling penting, depan aku ada Daniel Lan. Kau tengok macam mana aku tangkap gambar dengan dia. Kalau dia tak nak tangkap gambar dengan aku, satu Malaysia aku kasih kau dalam internet. Biar satu Malaysia tahu. Jambang dan Lisa. Tangkap gambar. Kita guna Korean pose. Korean. 1, 2, 3. Kimchi. Instagram. Wifi tak ada. Apa hal kau ni suka-suka hati ambil gambar aku? Bang, saya ambil satu gambar. Satu. Saya nak kecut abang tapi tak sampai hati. Tapi takkan sekarang juga kau nak ambil gambar aku tengah tidur tengah macam tu. Agak-agak lah aku ni pelakon, kau tu tak? Nanti tak apa-apa lah kau tulis pasal aku. Bang, saya tulis benda baik-baik je bang. Ada. Kalau ada abang perangai macam ni, itu yang mendorong saya nak tulis benda-benda buruk. Kau duduk sekarang? Kau duduk? Aku dah kata duduk. Kau nak tulis apa yang budak? Kau nak tulis apa? Kau tahu aku siapa kan? Saya gurau je. Aku tengok kau ni kecil besar Bos abang. Tak payah nak heboh sini dah. Jambang terbakar kau tu bukan apa pun. Kamu boleh buat apa? Kan tadi saya cakap tolong jangan ambil gambar atau rakam mana-mana video. Saya tak nak privasi bos saya ni tersebar dekat luar tu. Satu je kau, satu. Engkau ni Daniel. Apa? Tak malu kau orang? Ramai orang tengok engkau ni. Engkau cakap nak buat comeback. Tapi kalau macam ni lah panggil kau, macam mana kau nak buat comeback? Peduli apa aku comeback tak comeback lah burger. Budak ni dah ganggu privasi aku, kau tahu? Sabarlah bos. Ada bang. Apa? Abang tu dah expired dah lapuk. Kalau abang tu makanan CJ halal pun ditarik balik tau. Abang patutnya bersyukur sebab saya dalam flight ni saya seorang je selfie dengan abang. Aku pun lah. Ada kalau perangai abang macam ni, saya 24 jam resign dari kelab peminat abang. Setuju. Kau dah tua bangka nak cakap pasal privacy. Ifat. Tak ada dah ni. Ada. Tolong duduk. Cik, boleh saya minta semua orang duduk di tempat masing-masing. Sekali lagi saya katakan, tolong duduk. Duduk burger, duduk. Tolonglah bertimbang rasa sikit ya. Ramai lagi penumpang di atas pesawat ini. Kalau ada apa-apa hal peribadi yang anda nak buat, sila tunggu selepas anda turun daripada pesawat ini. Kita ada sejam saja lagi, jadi tolong beri kerjasama. Ya, Cik? Excuse me. Can I change seats? Takutlah duduk sebelah orang gila macam ni. Maaf, tak boleh. Macam-macam betul lah budak zaman sekarang ni. Tak faham betul lah saya. Nasib baiklah saya dengan abang ni okey je kan bang? Ifan, berapa kali mak nak kita panggil? Berapa kali? Apa dia mau tengah layan ni? Kecoh lah.
Ifan yang dengar lagu tapi mak ni mak rasa nak pekat di sebelah sini. Ya. Apa dia, Mak? Ifan ni kenapa? Kenapa? Ifan tak sayang mak ke? Tak sayang mak ke? Peliklah mak dengan Ifan ni. Apa tanya soalan pelik ni? Gila orang. Ifan tahu tak? Mak ni buat semua ni sebab mak ni sayangkan Ifan. Ifan faham tak sayangkan Ifan? Sayang. Tak tahu apa Ifan rasa? Mak dengan ayah bila bercerai-berai semua ni kan? Semua untuk kepentingan korang. Habis tu Ifan ni apa? Mangsa keadaan je tau. Ifan, kau fikir boleh tak? Buka hati ni, buka mata ni. Jangan jadi bodoh boleh tak? Mak ni buat sebab mak sayangkan Ifan. Mak fikirkan kebaikan Ifan. Faham tak? Kebaikan Ifan. Habis tu kenapa kena cerai dengan ayah? Apa salah ayah? Mak yang buat benda tak senonoh belakang ayah kan? Ifan! Ya Allah, Hafiz. Mo jangan sibuk orang tu. Mek, apa ni, Mek? Saya tak apa-apa, makcik. Saya okey. Okey, gapo tiuk lagu ni. Tak apa, panggil Momo je lah. Ni, nama siapa? Saya Zaliha. Saya tengah cuba, Mak. Walaupun saya tahu susah jadi ibu tunggal ni, Mak. Leha kena ingat. Dalam dunia ni, tak ada benda sempurna. Mustahil. Ni, Mak tengok anak Leha tak ada nampak serabut dia. Papa ni, cerita ke Mak lah. Saya ni, Mak, sayang anak saya, sayang. Tapi anak saya tak tahu. Yang dia tahu saya ni nak hancurkan dia je tu je, Mak. Jangan kecek gitu, Leha. Tak baik. Bawa ngucap. Ni, Leha tak cerita lagi benda sebenar ke Mak. Papa, tak kau cerita ke Mak. Mak dengar. Kalau Mak nak tahu, bekas suami saya dulu dah lama berubah, Mak. Dia dah lupakan semua tanggungjawab dia, Mak. Tapi saya ni, Mak, cuba sedaya upaya saya rahsiakan daripada anak saya. Saya tak nak anak saya terluka, Mak. Ya Allah, baiknya mu Leha. Mungkinlah kalau anak Leha tu tak nampak gapo yang Leha buat. Tak apa. Leha sabarlah dek. Tak apa, insya-Allah nanti anak Leha nampaklah tu gapo yang Leha buat dek. Lo ni Leha kuat semangat, Leha jaga anak Leha molek. Dek, bobo lah tiuknya. Mak nak pergi kecil ni. Leha molek lah dek. Sama-sama. Bang, abang kenal ke siapa tu? Bang, paling tunjuk-tunjuk sini ni abang lah ni buat hal. Kau senyap sikit boleh tak? Kau senyap sikit boleh tak? Memekak je tadi, tahu tak? Minta maaf mengganggu, Encik. Ada penumpang kami kat belakang tu. Perempuan sedang mengandung. Jadi, dia nak minta tukar tempat dengan Encik berdua. Kalau lah Encik berdua tak keberatan. Alamak, Encik, orang mengandung selalu ke tandas. Boleh tak, Encik? Tak apalah. Tukar tempat duduk dengan saya. Siapa-siapa pun boleh. Okey.
Biar saya je tukar tempat duduk. Maaflah ya cik, menyusahkan cik pula. Tak apa, saya faham. Terima kasih ya. Sama. Selesa puan? Selesa cik. Kalau ada apa-apa, tanya saya atau Kak Lisha. Baiklah, terima kasih ya. Sama-sama. Woi. Ada. Tidur. Ada. Apa ni kau ni? Kau ni aku tak boleh tidur aman ke? Khairi. Kau tahu tak apa yang aku bawa untuk trip kita kali ni? Kau jangan cakap benda ni. Aku tahu kau dah dapat agak. Kau tahu tak? Benda ni untuk menghilangkan rasa stres kat bandar. Dah jadi taraf hukum wajib. Bagi kita hukum fardu kifayah. Kalau tak bawa, berdosa. Seorang-seorang kena bawa. Jadi aku akan keluarkan sikit bagi kau semangat sikit. Mana dia? Bro. Kau bawa bom, bro. Wah, cakap you bawa bom. Ada. Benda ni, dia orang ni tak faham betul lah. Benda. Bukannya bom. Ini adalah. Cik, jangan risau cik. Saya rasa tak ada apa-apa pun berlaku kat depan. Cik, jangan risau tau. Janganlah bawa dalam terbang. Alamak, jatuhlah pula. Cik, ubat saya terjatuh. Boleh tak cik tolong ambilkan? Saya tak dapat. Tak apa. Biar saya tolong awak ambil ya. Awak bangun, tukar tempat duduk dengan saya tolong awak ambil. Ubat awak ya. Baiklah, terima kasih ya cik. Okey. Mana jatuh ya cik? Kat bawah tadi tu cik. Mana ya? Depan. Kat depan tu cik. Tak ada pun cik. Ada tu, cuba cik cari betul-betul. Ya. Ada tak? Ada. Ni dia kan? Kau jangan cuba-cuba nak lari. Kapal terbang ni kecil je. Mana je pun kau nak lari. Atau kau nak aku bunuh semua orang dalam kapal terbang ni baru kau nak serahkan diri. Pilih mana kau nak. Duduk. Bagus. Kalau aku nampak kau bagi syarat pada sesiapa, walau kenyit mata sekalipun, kau mati. Siapa kau? TDK kerja hantar kau? Kau pun tahu yang dia hantar aku untuk buat apa pada kau. Sesuatu yang akan buat kau menyesal sebab berani masuk campur urusan TDK. Bijak ya TDK. Bagi aku tiket palsu, terbangkan aku ke Sabah dan bunuh aku dan rahsia dia macam tu je. Ini semua rancangan aku. TDK upah aku untuk selesaikan kau dengan apa cara sekalipun. Yang dia nak hanyalah berita tentang kematian kau dan semua maklumat yang kau kumpul pasal dia. Lenyap. Hei perempuan. Kau tahu kan siapa aku? Kau tak boleh nak ugut aku untuk bagi kau apa-apa perempuan. Sebab aku ni tak ada siapa-siapa untuk kau jadikan tebusan. Kau ni memang kelakar ya. Ya, kau bijak. Dan kau hidup seorang diri. Tak apa Sabik. Sampai je kita kat sana nanti, aku akan bawa kau satu tempat. Seksa kau sampai kau merayu padaku untuk bunuh kau je. Sial! Siapa sial? Siapa?
Aku atau nasib kau? Kau ambil pil ni, telan sekarang. Apa benda ni? Kau nak bunuh aku dengan ni? Kau tak payah nak jerit-jerit. Hentak kau nanti. Ini pil tidur. Senang sikit aku nak kawal kau bila kau tak dapat melawan nanti. Kau telan pil ni atau kau nak aku yang buatkan? Kau rapat dalam beg tu. Kau rapat dalam beg. Okey, semua orang tolong duduk. Apa tu? Apa tu? Cik, tolong. Bunyi apa ni? Bunyi apa ni? Apa tu? Maklumat-maklumat yang ada dalam kepala dia tu dengan keadaan medical dia sekarang, aku risau dan dia akan buka mulut pada pihak media dan pihak berkuasa. Habis. Terbongkar semua benda. Hello Tuan. Sudah selesai besok ke? Belum lagi Tuan. Tapi saya dah berjaya buat dia percayakan saya Tuan. Dia ada juga cerita pasal Salina. Nampaknya plan A dan plan B Tuan berjalan serentak. Tuan memang hebat Tuan. Saya apa jadi dengan dia? Siap. Saya masih belum tahu apa yang jadi lepas kapal tu terbang tu terhempas Tuan. Tapi saya rasa dia pun dah mati kot. Siap. Si samping memang siap. Kerja dia semua dah berjalan. Tapi dia masih hidup lagi. Cepat mana kau? Tuan tak perlu risau sebab sekarang giliran saya pula untuk hapuskan dia Tuan. Doktor tahu apa yang perlu dibuat. Kalau berjaya, doktor akan dapat balasan yang banyak. Kalau gagal, susah saya jelaskan apa yang akan terjadi. Agak saja kalau doktor gagal, cara yang paling senang untuk hidup. Tuan, ini tak ada dalam kontrak kita, tak ada dalam perjanjian kita Tuan. Tuan, tolong Tuan. Tuan, tolong dengar cakap saya Tuan. Layan aku macam sampah. Lepas aku dah tolong dia buat semua benda. Aku memang bodoh sebab libatkan diri aku dengan semua benda ni. Bodoh. Fikir Rashidah, fikir. Encik Sabit. Encik okey? Tandas okey? Encik nak saya tangguhkan sesi ni ke Encik? Tak. Saya dah okey sikit doktor. Saya dah okey sikit. Kenapa doktor nampak resah je doktor? Tak ada apa-apa Encik. Cuma ada hal dekat hospital sikit tadi. Tapi Encik tak perlu risaukan pasal saya. Sebaliknya Encik yang perlu kita risaukan pada hari ini. Jadi
boleh kita teruskan sesi ni, Encik? Boleh. Nampaknya kupasan memori Encik telah mengakibatkan kesan yang cukup kuat pada bahagian mental Encik. Hanya beberapa kali saja saya pernah menyaksikan kesan macam ni jadi pada pesakit saya, Encik. Saya sakit teruk ke, doktor? Tak ada penyakit yang tak ada ubatnya, Encik. Cuma saya masih perlukan Encik untuk terus bercerita kepada saya apa yang terjadi selepas tu, Encik. Baiklah. Saya akan cuba, doktor. Whenever you are ready, Encik Sabit. Saya ingatkan yang pada hari itu kami semua akan mati, doktor. Tapi Tuhan panjangkan umur saya dan beberapa penumpang lain. Saya tak sangka yang airline sanggup buat macam ni, doktor. Daripada membunuh bahan sampailah ke kapal terbang terhempas, doktor. Apa yang saya ingat apabila kapal terbang itu terhempas, doktor. Yang saya nampak mayat berrata-rata, doktor. Mayat berrata-rata. Lepas tu Cik, bangkai kapal terbang berrata-rata juga. Lepas tu saya cuba tembus dinding memori tu, Cik. Saya tak boleh. Cik, cuba Cik. Kuatkan semangat. Cik ikut suara saya, Cik. Saya! Tolong dulu dekat sini. Saya nak cari kawan saya sekejap. Nanti saya datang balik. Mak! Adik. Mak! Adik. Adik jangan takut. Ni abang, Evangelis lah. Adik. Adik akan nampak kawan abang tak? Burger. Mak! Burger! Mak! Burger! Mak! Burger! Weh, tolong weh. Tolong. Bang. Kawan saya, bang. Teruk dia ni. Cepat kita angkat dia letak depan. Ikut kiraan saya. 1, 2, 3. Dia hidup lagi ke tu? Dia masih hidup. Tapi dia takkan dapat bertahan dengan pendarahan yang banyak macam tu. Kau diam. Kau tak tahu apa-apa. Kau diam. Sebab itulah kita kena bawa dia pergi hospital. Mana ada hospital kat tengah hutan-hutan macam ni? Korang boleh tak jangan nak bergaduh? Tapi kita sekarang kena cari pertolongan dan kita kena cari orang lain yang selamat. Tolonglah. Mak! Tekan. Weh. Tok, nampak mak saya tak, Tok? Mak saya. Sabar weh. Doa banyak kita terus cari dia. Kejap. Atuk yang duduk depan saya kan? Bukan ada 2 orang ke? Nenek ke apa kita cari dia? Tak lama mana. Sini kot, jom Tok. Tok. Masa atas kapal bel tadi. Tok. Masa kapal bel tak jatuh.
Tali pinggir dia putus. Tok. Pakcik dem ke tangan dia. Tok. Jangan sebut dia, Tok. Apa lepas tangan mobil. Lepas mobil. Kita cari dia, Tok. Kita cari dia, Tok. Tok, cari dia, Tok. Tok, cari dia. Dia ada lagi, Tok. Tok tak kuat, weh. Tok tak kuat. Tangan dia terlepas juga. Tok. Tak apalah, weh. Pagi tu, kita tak boleh nak buat gapo dah. Lo ni, kuat semangat. Kita cari Mok. Bukan, Tok. Saya bersalah. Tok dengar tadi atas kapal terbang. Saya geram. Saya lepaskan kat Mak. Lepas tu dia dah tak ada. Tok. Sabarlah, weh. Sipil lah belakang tu. Kuat semangat. Pagi kita pergi cari dia. Pagi, weh. Pakcik nak ke mana? Temui budak ni cari Mok dia. Tak payah, Pakcik. Biar saya yang pergi cari. Pakcik penat. Apa kata kalau Pakcik temankan orang? Okey. Lagipun kawan dia tu tenang. Weh. Kuat semangat, weh. Kuat semangat. Adik. Abang rasa elok kalau kita mulakan dekat belah sana. Okey. Jom. Dik. Dik, letak situ. Nafas, Cik. Cik, tarik nafas, Cik. Cik, luruskan kaki, Cik. Cik, tarik nafas, Cik. Sabar, Cik. Jangan bercakap, Cik. Tarik nafas, Cik. Aku nampak perempuan yang duduk depan aku tadi. Mak kau kan? Cik. Aku nampak dia tersepit. Cik. Aku nampak dia tersepit dalam bangkai. Tapi aku cuba selamatkan dia. Tapi lepas tu dia meletup. Aku dah cuba selamatkan dia. Cik, jangan cakap, Cik. Maafkan abang, Dek. Kau penipu! Cik. Kau tipu! Cik, tarik nafas, Cik. Tok! Adik, sabar, Dek. Sabar, Dek. Sungguh kau gapo moyak tu, Cik. Ya, Pakcik. Ya. Saya dah cuba. Innalillah. Weh. Doa banyak. Hotu je kita boleh buat ni. Saya nak ada haka tu. Saya nak ada haka. Kiri. Bang, Pakcik. Kawan saya dah sedap. Kiri. Alhamdulillah, Kiri kau sedap. Kiri. InsyaAllah, Dek. Banyak darah je dah keluar ni, Dek. Abang rasa dia tak boleh tahan lama. Darah. Itu je yang kau tahu cakap. Hei, kawan aku sakit. Dek, sabar, Dek. Kiri, kau buat apa? Kau jangan banyak cakap, kau kena simpan tenaga kau. Aku akan cari bantuan sekarang. Aku dah katakan, Adam. Masa aku dah nak sampai, Adam. Dah banyak sangat petanda, Adam. Adam. Tolong, Adam. Kau cari mereka ni, Adam. Sampai kau dapat, Adam. Kalau tak, aku takkan tenang. Tadi kita dah sama-sama janji nak cari mak bapak kau sama-sama. Tak apa, Adam. Kau pergilah sendiri, Adam.
Weh, jadi ngucap weh. Jadi ngucap. Kan dia jangan tinggalkan aku. Kita dah janji sama-sama nak cari mak bapak kau. Ingat janji kau, Adam. Ingat janji. Ikut abang, dek. Bang, dia tak patut mati, bang. Saya yang patut mati. Dia tak patut mati. Galing. Jaga diri kau, Adam. Galing. Bang, saya yang patut mati. Dia patut jumpa mak bapak. Dia patut jumpa mak bapak. Sabar, dek. Ini semua takdir, dek. Abang kehilangan kawan abang juga. Weh, tengok usaha dia cari mak bapak dia. Ya. Siapa tu? Puan. Apa dah jadi? Jahanam kau, TDK. Puan. Puan. Baiklah. Sekarang macam ni. Hanya kita bertujuh saja yang dapat disahkan selamat. Kita tak tahu nasib orang lain macam mana. Kecuali mak kau, isteri pakcik dan kawan kau, Khairi. Nasib orang lain macam kawan aku sendiri pun aku tak tahu macam mana. Aku rasa elok kalau kita duduk dulu dekat sini berehat, tunggu bantuan. Aku rasa hari pun nak gelap ni. Kalau macam tu dah perancangannya. Aku anggap tak ada binatang buas lah yang jadikan kita makanan dia. Hei! Mulut tu jangan celupak boleh tak? Apa yang cik buat tu, cik? Cik, dia mengandung tu, cik. Dia tak bersalah, cik. Weh, mikir molek weh. Tak ada siapa bersalah dalam hal ni weh. Cik, serahkan. Kau jangan datang dekat. Cik. Jangan. Cik, sabar. Kau cik. jangan percaya cakap perempuan ni. Baik, cik. Kau tak mengandung bukan perempuan. Betul tak? Ha? Baik kau keluar dekat perut kau tu. Apa yang kau balut daripada kapal terbang tadi? Cik, apa yang cik cakap ni, cik? Saya tak faham. Pakcik, abang tolonglah saya. Saya rasa dia ni dah gila. Hei! Kau jangan nak berlakon boleh tak? Ha? Kau fikir kau boleh tipu kita orang semua? Ha? Kalau korang semua nak tahu, dia ni yang tembak pramugari lagi seorang tu dalam kapal terbang tadi. Ha? Betul tak perempuan? Ha, betul tak? Cik, Apa yang cik merepek ni, cik? Apa yang cik cakap ni, cik? Cik ni dah gila ke? Kau jangan nak cabar aku ya. Kau jangan nak cabar kau. Cik, sabar, cik. Sabar, cik. Sabar. Memang aku tak ada cara nak buktikan kau ni siapa, perempuan. Tapi aku nak tengok berapa lama kau boleh bertahan perempuan. Berapa TDK upah untuk bunuh aku Kau tahu tak pasal rancangan dia nak hempaskan kapal terbang ni? Ha? Kau berjaya atau tak, kau pun akan mampus. Kau tahu tak? Ha? Ini tak dalam kontrak kau, betul tak? Ha? Jadi baik kau serah diri sekarang dan hentikan lakonan kau yang sedih ni. Korang semua jangan terdekat. Cik. Kau tak menyesal hutan ni. Cik, pistol. Memang cerita aku macam tak masuk akal. Cik, sabar, cik. Memang aku Berfikir, nampak macam cik. gila. Tapi dia ni. Cik. Kau kena tahu. Kau ni memang tangkas.
Tapi kau lemah. Aku tak peduli apa yang kau nak cakap. Apa yang kau nak bagi tahu diorang ni semua. Yang penting aku selesaikan tugas aku. Tugas? Apa yang puan cakapkan ni? Diam! Semua aku tembak kau. Cik, tolong cik. Okey. Saksi ramai dekat sini, perempuan. Kalau kau nak terlepas, kau kena bunuh kita seorang-seorang. Hah? Aku tahu yang TDK tak rancang untuk bunuh aku dan korang semua dalam kapal terbang tu. Aku tahu TDK mesti ada penjelasan untuk semua ni. Kau ni pembunuh ban profesional ke baru nak belajar? Ha? Kau tahu tak TDK tu orang macam mana? Kau fikir nyawa kita ni ada nilai apa-apa ke untuk orang macam TDK tu? Kau tahu tak? Kau diam! Diam! Aku akan selesaikan kau dengan cepat dan bersih. Sebelum tu, aku nasihatkan kau untuk tutup mata. Dan anggaplah yang kau ni sekarang tengah bermimpi. Mek, jangan, Mek. Cik. Jangan. Cik. Sial! Cik. Allah. Cik. Maafkan aku. Yang cik lalui, apa yang cik rasa. Saya percaya yang semuanya memang tak mudah untuk cik selepas cik melalui insiden yang saya kira cukup-cukup dahsyat untuk diri cik. Tapi Cik Sabit yang saya kenal ni ialah Cik Sabit yang cukup kuat, yang tinggi semangatnya cik. Saya tahu kita mungkin akan ambil masa untuk selesaikan tempoh rawatan kita ni. Tapi apa pun saya akan cuba bantu Encik. Tapi saya bunuh dia, doktor. Saya tahu Encik, saya tahu. Saya bunuh dia, doktor. Ya Cik, ya. Saya bunuh dia. Ya Cik. Saya bunuh dia, doktor. Saya terpaksa, doktor. Saya terpaksa. Jadi macam mana dengan yang lain, Cik? Pada mulanya dia orang semua terkejut, doktor. Terkejut. Tapi lepas dia orang nampak dengan mata dia orang sendiri, baru dia orang percaya, doktor. Baru dia orang percaya. Lepas tu saya terpaksa terangkan semua dekat mereka, doktor. Baru dia orang percaya. Sejak daripada kejadian tu, daripada peristiwa tu Encik, ada tak berlaku sebarang kesan pada fizikal Encik yang mungkin saya tak tahu, Encik? Selepas kemalangan tu, doktor, saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur. Sentiasa saya rasa macam ada mata-mata yang pandang saya dekat luar tu. Mata-mata yang pandang saya dekat luar tu. Dan saya rasa macam saya nak keluar daripada sini, doktor. Tolonglah. Saya nak keluar. Saya nak laporkan semua dekat IBON sekarang, doktor. Cik. Tolonglah, doktor. Saya merayu. Semuanya tak semudah tu, Encik. Apa maksud doktor? Doktor cakap saya tak ada masalah apa-apa kan? Yang saya tahu, saya cuma tak mampu untuk terbang lagi, doktor. Tak mampu untuk terbang macam mana tu, Encik? Maksud saya untuk naik kapal terbang. Saya dah tak mampu, doktor. Saya takut, doktor, naik kapal terbang, doktor. Saya tak mampu. Aerofobia. Siapa dia? Aerofobia, trauma hanafobia, aviatofobia, ketakutan untuk berada di udara atau menaiki kapal terbang sebab pernah melalui kecelakaan. Tak kisahlah apa pun, doktor. Saya merayu kat doktor. Saya nak keluar kat sini, doktor. Saya nak keluar. Macam inilah. Cik, biar saya isi laporan ni terlebih dulu. Dan selepas saya isi, saya perlu buat beberapa panggilan untuk saya bantu Cik keluar dari sini, Cik, ya? Baik. Cuma saya nak tanya satu soalan pada Encik. Semua maklumat-maklumat yang Cik kumpulkan semasa siasatan Cik, Encik simpan di mana, ya? Kenapa doktor nak tahu? Macam ni, Cik. Sebaik saja Encik keluar dari sini, saya percaya sama ada TDK maupun konco-konco dia akan datang mencari Encik. Encik mungkin akan diapa-apakan dia. Dan saya lihat perjuangan Encik ni
adalah perjuangan yang cukup besar dan saya tak nak perjuangan Encik ni terkubur macam tu je Encik. Jadi sekarang Encik boleh percayakan saya, Encik ada saya sekarang Encik. Jadi Encik boleh kongsikan semua benda, maklumat-maklumat tu dengan saya. Boleh Encik? Baik doktor. Dekat rumah saya doktor ada satu TV yang menghadap sofa. Dalam sofa tu doktor, dalam sofa tu ada satu peti keselamatan. Nombor dia doktor ada kertas sampai doktor. Bagi. Doktor janji dengan saya doktor takkan buka bila dah sampai masa ya doktor. Tapi apa bezanya? Aku akan tak baik Encik, baik. Saya janji saya tak buka sekarang Encik ya. Macam mana doktor? Saya boleh keluar tak? Aku ada berita baik dan berita buruk untuk kau, Sabit. Berita buruk apa doktor? Masa mula-mula aku jumpa kau, aku pandang mata kau. Aku pandang dalam-dalam mata kau. Tapi apa yang aku nampak hanya ada kekosongan. Aku tak sangka orang macam kau ni aku mampu sentuh emosinya. Tapi aku silap. Disebabkan ketaatan kau, kesetiaan kau pada perjuangan kau tu menyebabkan kau jadi bodoh. Kau ni Sabit memang naik. Apa semua ni doktor? Jangan cakap yang doktor pun orang TDK. Jangan. Encik okey, kopi okey, tandas okey. Kebenaran itu memang pahit tapi kata tak perlu telan Sabit. Sebab orang yang berduit, orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh macam TDK akan sentiasa menang. Dan halangan antara TDK dan kekuasaannya cuma engkau, batu kecil yang perlu tendang. Jauh. Nak ke mana? Duduklah, duduk. Siapa diorang ni? Siapa diorang ni? Aku dah ingat. Itu cuma 2-3 orang bala tentera TDK yang datang ke sini bersusah payah. Jemput duduk. Sila duduk. Apa dia orang nak dengan aku? Kenapa dia orang datang sini? Apa dia orang nak dengan kau? Selagi maklumat TDK yang kau kumpul ada dalam simpanan kau, selagi tu dia orang akan simpan kau, Sabik. Dan kalau mereka berjaya, kau kan aku harap akan orang bunuh kau dan cari TDK tu. Cukup. Aku rasa dia ni dah bersedia. Dah. Korang semua dijemput untuk bawa dia dari sini. Jangan sampai TDK menunggu kalau tak kau nak menjawab. Lepas tu dia tak larat nak cakap dengan orang tua tu. Boy, sekarang. Jangan. Tak faham bahasa ke? Vincent! No! Sial! Korang! Kau yang buat semua ni! Tenang, doktor. Tenang. Kau lepas telefon tu, mata aku tembak kepala kau! Sial! Dengarkan sial! Kau pergi mana, Salina? Jam-jam aku tunggu kau dalam ni tadi. Aku ingat kau dah kena tangkap dekat luar tadi. Kau ingat nak masuk sini kerja senang ke? Berapa banyak pengawal kat luar sana tu? Dah, kau jangan banyak cakap. Ambil barang yang kau minta tu. Semua ada. Terkejut Dr. Rashidah. Bangun! Bangun, Gaya.
Cepatlah oi. Tadi jangan ligat lagi dah. Sial. Aku pasti yang kau tak jangka yang semua akan berakhir macam ni kan, doktor? Betul tak? Cuba kau bayangkan aku kena bertuduk sini berjam-jam tahan bebelan kau dan lakonan kau yang langsung aku tak percaya tu. Tadi kau bagi tahu aku yang kau dah bunuh dia ni. Habis apa yang kau cerita semua tu? Tipulah. Tak. Mungkin cuma beberapa bahagian je. Semua ni khas untuk rakaman kau kepada TDK. Hey Salina, kau tengok sikit video tu, still recording ke? Aku dah berhentikan tadi. Nice. Dan kau perempuan. Ya? TDK bayang kau. Tapi kau belot pada dia. Kau ingat senang-senang kau dapat lari daripada dia ke? Hei. Siapa cakap aku nak lari dari dia, doktor? Dia yang patut takut sepanjang baki kehidupan dia yang dah tak lama lagi tu. Sebab kami akan kejar dia sampai ke lubang cacing setan. Dia bayar kau. Lumayan perempuan. Apa masalah kau? Hai, sebab dia cuba korbankan aku sekali dalam kapal terbang tu. Itu bukan dalam perjanjian kami. Dan aku cukup pantang dengan orang yang mungkir janji. Itu prinsip aku, doktor. Tolonglah. Tolong. Aku janji dengan korang. Aku akan tolong korang untuk jatuhkan TDK tu. Sebab aku sendiri benci pada dia. Dia layan aku macam sampah selama ni. Tolonglah, Sabi. Kalau dia ni boleh dapat peluang kedua. Tapi tak kenapa aku. Aku tak perlu nak jadi pakar psikiatri, doktor. Untuk tahu yang kau ni tak layak untuk peluang kedua. Sebab aku tahu dalam kepala otak kau yang kecil ni kan. Kau fikir pasal diri kau je kan? Betul? Aku rayu pada korang. Saya aku rayu. Tolong lepaskan aku. Selamat tinggal, Dr. Rashidah. Sekian sahaja pementasan teater Aerophobia. Memperkenalkan barisan produksi seni Rusia Sakai yang telah menjayakan pementasan teater Aerophobia. Barisan kru, unit set dan props, unit technical, unit kostum dan tata rias, unit publicity, barisan pengurusan produksi Ideal, FIFA, Bell dan Sheila, pengurus produksi Pak Kaswan. Memperkenalkan barisan pelakon, Isha sebagai Maria, Azfa sebagai Cikgu Zaidi, Nazira sebagai Zaleha, Sufi sebagai Irfan, Haji Kep sebagai Pak Dek, Aisyah sebagai Halisha, Mariam sebagai Akira, Rizal sebagai Tairi, Amir Peredi sebagai Burger, Mira sebagai Mak Mak, Naufal Tarmizi sebagai Adam,
Agatha sebagai Daniel Irfan. Atika Jani sebagai Dr. Rashidah. Yuki sebagai Salina. Dan Megat sebagai Sabit. Memperkenalkan pengarah teater Aerofobia, Ausdin. Perhatian kepada pemilik kenderaan PJG 3943, sila alihkan kenderaan anda. Terima kasih. Buang keluar, jangan besar, kalian pastinya akan selalu terhibur. Jangan alihkan pandangan hingga habis tontonan. Nak kenal siapa? Kami Wow Stakash. Kita bersama di langit tinggi, seni kita kursyah. Setiap masa bersatu, bersama-sama, berganding bahu, oh yeah.